Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang di tempat untuk kita sembelih unta, lembu pun ada, kambing pun ada dan sebagainya. Jadi bagi kita yang ingin korban akikah dam di Mekah, pastikan anda bersama dengan kita untuk kita bantu yang terbaik untuk anda, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah, salam hari Khamis. Kalau pagi tadi anda dah bersama dengan saya dalam program Assalamualaikum 2.5 jam. Kali ini kita jumpa pula dalam Facebook Live khas bersama dengan Mursyid Al-Haramain Travel and Tour Sdn Bhd. Kerana apa? Kerana mereka ada satu produk yang ingin diwar-warkan kepada penonton, dan produk ini memang dapat memberikan banyak manfaatnya kepada semua, insyaAllah. Dan kita akan bersama dengan Tuan Haji Muhammad Mursyid Abu Hassan yang merupakan pengarah urusan Mursyid Al-Haramain Travel and Tour Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Hanan, apa khabar? Assalamualaikum Ustaz, dengar ke? Waalaikumsalam, dengar alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ustaz dekat pejabat ke tu? Ada kat pejabat, ya. Ustaz dekat pejabat ke tu? Ya, saya dekat pejabat. Okey, jadi Ustaz, kalau kita tengok kita punya template program ni kan, daftar akikah di Mekah kan. Jadi bila kata bab-bab akikah ni kan, ramai orang macam ramai orang tahu pasal ibadah korban, ramai orang tahu ibadah sembelih, tapi mungkin ada yang tak tahu akikah ni, apa keperluan akikah, kenapa kita perlu buat akikah kan. Jadi mungkin Ustaz boleh sharekan sedikit apa yang menyebabkan akikah itu tertangguh. Kali tajuk kita ni akikah yang tertangguh. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Betul. Sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah akikah tertangguh kan. Dan orang kata kenapa akikah tu tertangguh? Sebenarnya banyak apa orang kata banyak sebab. Antaranya kewangan, yang keduanya mungkin masalah kesempatan, yang ketiganya masalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kadang-kadang masalah kesempatan ni ada orang dia bertangguh, dia sendiri dengan sengaja tangguhkan kan. Mungkin disebabkan duit, mungkin disebabkan masa dia tak cukup dan sebagainya kan. Tapi yang paling mustahak adalah masalah hidayah kan. Yang saya ramai jumpa adalah waktu dia kecil, mak ayah dia belum ada kesedaran, belum ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia laksanakan kan. Jadi bila dia dah meningkat dewasa, yang kecil tadi tak dibuat, yang kecil ni dah dewasa pun barulah dia boleh buat untuk diri dia. Jadi kadang-kadang orang kata tak apalah, dah lepas dah waktu kecil, tak payah buatlah waktu besar kan. Sebenarnya tidak kan. Dia benda ni, kita kata akikah ni tertangguh. Suara kita tak clear kan? Kalau dekat saya, suara Ustaz saya sangkut sikit. Ya, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi itu dia kenapa akikah itu ada yang tertangguh. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh sharekan juga hukum ibadah akikah dan pembahagiannya. Sebabnya macam Ustaz cakap tadi kan, ada yang mungkin ibu bapanya dulu tak cakna pasal bab akikah. Yalah, mak kita dulu kan, zaman-zaman dulu Islam ni bukannya orang tahu sangat kan apa benda-benda, selalunya orang tahu benda kan, benda-benda yang lebih daripada basic ni orang tak tahu sangat. Jadi mungkin ada yang dah besar sampai sekarang lagi tak akikah kan. Jadi apa hukum ibadah akikah ni dan pembahagiannya? Macam mana Ustaz? Baik. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi sebut ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Dengan si anak yang baru lahir ni ada akikah dia. Tertebus apabila dia dah buat akikah. Fa ahriqu anhu daman. Bila dah buat sembelihnya akikah kan, lepas tu buanglah kotoran dengan si budak itu tadi. Kan, dan Nabi SAW sebut pun dalam hadis yang lain
akikah ni adalah satu sunnah muakkad, sunnah yang dituntut kan, daripada hadis-hadis yang kita sebut. Nabi sebut, bila Nabi sebut ni satu benda yang sangat-sangat besar yang perlu kita buat kan, tetapi apabila datangnya pada waktu kita pun terlupa dan sebagainya kan. So bila berkaitan dengan pembahagian ni, Nabi SAW pun sebut dalam hadis yang lain. Nabi sebut untuk si anak lelaki ni 2 ekor, untuk si anak perempuan 1 ekor kan. Jadi ianya adalah sunnah muakkad. Dan bila mana disebutkan tertebus ini, digadai, tertebus, suatu benda yang satu hadis, satu ayat bicara untuk menyuruh untuk kita buat. Bila kita tak buat suatu benda yang kita sangkut banyak lah, walaupun ianya tidak jatuh dalam martabat wajib, tetapi sunnah muakkad ni sunnah yang dituntut dalam Islam kan. Okay, jadi Ustaz, bila Ustaz cakap tadi sunnah yang dituntut dalam Islam kan, jadi mungkin macam ada setengah orang tu macam rasanya waktu kecil-kecil dulu mak bapak aku tak pernah buat akikah untuk aku kan. So bila dah besar ni dia pula tertanya, bolehkah dia membuat akikah untuk diri dia sendiri ataupun anak yang sudah dewasa ataupun untuk orang lain? Boleh ke Ustaz? Betul. Dia sebenarnya penting. Kalau kata sewaktu kecil dia tak ada kesedaran, mak ayah tak ada kesedaran, terlupa, dan bila waktu besar dia bertanya, mungkin dia orang ingat tak ingat pun satu hal juga kan. Mak ayah tak ingat lah dah akikah ke belum waktu kecil dulu kan. So jawab tak jawab kan. Ianya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dituntut, sebaiknya buatlah kan, buatlah. Sebab dalam satu hadis yang lain dia diikat dengan akan datang dengan bulu-bulu dia, dengan dia punya darah-darah dia kan. Dalam hadis korban pun ada dan sebagainya. Tapi orang ni dia bila dia dah besar, sebelum dia buat benda lain, dia tanya dulu mak ayah dia. Kalau yang melihat sedang menonton ni, tanya mak ayah, dah buat ke belum untuk si anak, dulu dah buat ke untuk kita. Jadi kalau kata dia orang kata dah buat, alhamdulillah. Kalau dia orang tak buat lagi, kita buatkan untuk diri kita. Sebab syaratnya adalah kita dah berkemampuan. Bila dah kemampuan, kita buatlah untuk diri kita. Kalau saya ada klien sepanjang saya menguruskan ni, ada umur yang 50-an pun datang kat kita kata, saya dulu mak ayah tak buat kan. Ada juga yang datang, saya dulu tak pasti mak ayah buat ataupun tidak kan. Jadi seeloknya kita buat. Bila kita buat tu satu benda yang kita dah lepas tanggungjawab kita, alhamdulillah. Itu. Dan Ustaz, saya pun nak meraihkan penonton-penonton di Facebook Live kita ni. Saya dah nampak Wan Muhammad Afif, dia dah share. Alhamdulillah. Kita ada Mariam Solis Akilullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syahrul Nizam pun memberi salam kepada Ustaz. Azura Azmi pun sama, memberi salam kepada Ustaz. Jadi penonton-penonton Facebook Live, jika ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan ibadah akikah, boleh tanya terus. InsyaAllah nanti kita punya pengarah urusan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours, Tuan Haji Muhammad Mursyid bin Abu Hassan, dia akan jawab. InsyaAllah. Kalau ada persoalannya je, tak ada masalah kan, insyaAllah. Jadi Ustaz, kalau bagi ibu bapa yang mungkin tiada kemampuan untuk membuat akikah anak dia kan, ialah sekarang ni pun kambing seekor pun dah berapa dah Ustaz kan. Untuk anak lelaki nak kena 2 ekor pula tu kambing kan. Jadi mungkin waktu itu ibu bapa ni tiada kemampuan. Jadi bolehkah atuk ataupun nenek ataupun mungkin ada ibu saudara, bapa saudara laksanakan akikah untuk anak-anak kecil tersebut? Baik. Bila kita lihat sejarah Nabi SAW, Nabi antara yang jaga cucu dia Al-Hasan wal Husain kan. Hasan dengan Husain ni Nabi SAW jaga. Waktu tu pun Ali dengan Fatimah ada dan sebagainya. Tapi dalam hadis menyebut Nabi SAW aqqa lil Hasan wal Husaini kabishan. Nabi ni Nabi sembelih untuk Hasan dengan Husain seekor kibas dengan seekor kibas kan. Jadi sebelum kita jawab soalan tu, bila kita tengok Nabi SAW kalau kata tak mampu untuk 2 ekor bagi lelaki, buat seekor pun menjadi kan, tak ada masalah insya-Allah taala. Tapi dalam hadis lain Nabi kata seeloknya 2 ekor bagi lelaki dan untuk perempuan 1 ekor. Tetapi berkenaan dengan kalau kata mak ayah dah tak ada duit, mungkin mak tak ada duit, mungkin datuk tu sayang lebih kepada si anak, si cucu kan. Jadi datuk yang nak buat kan. Saya ada memang ada pengalaman keluarga terdekat pun, datuk nenek tu sangat sayang kepada cucu kan. Jadi sebelum mak ayah buat, dia orang buat dulu kan. Itu pun alhamdulillah boleh, tidak ada masalah kan. Sebab dalilnya adalah Nabi SAW buat untuk Hasan dengan Husain, untuk Hasan dan Husain. Dan bagi mereka yang sedang melihat,
boleh snap dekat kita punya screen, ada logo tu Tempah Akikah. Tuan-tuan perempuan scan QR code tu, tuan-tuan perempuan akan dapat kita punya pilihan-pilihan package. Boleh tengok dulu dan sebagainya kan, boleh share dan kongsi. Sebab menariknya pada hari ni kita nak ajak untuk sedekah ataupun akikah pada hari Jumaat kan. Nanti kita akan cerita masalah bila mana kita nak buat, tapi sebenarnya sebelum kita pergi lanjut tentang soalan, kita ada hadiah menarik Hanan. Kita ada hadiah menarik. Ini adalah rihal dan kita ada tulisan nama, dia tulis Akikah Mekah Al-Mukarramah, nama si anak, ataupun kalau kata pakcik-pakcik yang belum buat akikah untuk diri dia, nanti dia dapatlah rihal ni kan. Tapi khas untuk akikah pada Jumaat saja, insya-Allah taala. Itu dia, khas untuk akikah hari Jumaat saja Ustaz. Ini demi menggalakkan Hanan. Kan kadang-kadang dalam Islam ni dia kena ada satu galakan kan. Dalam satu hadis kan, Nabi SAW menceritakan, sahabat-sahabat menceritakan, nak suruh si anak-anak puasa ni kan bagi macam-macam untuk dia orang berpuasa. Kan? Jadi kita pula datang pada hari ni, kita nak suruh orang buat korban, nak suruh buat akikah pada hari ni kan. So kita nak beri galakan. Dalam galakan tu kita kena usaha sebaik mungkin. Mungkin kita sendiri yang sedang melihat tergerak hati kita Hanan untuk buat, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kepada penonton-penonton Facebook Live, kalau tiba-tiba tergeraknya hati nak buat akikah disebab menontonnya program kita pada pagi ini di Facebook Live kan, InsyaAllah ingat je nak buat akikah, ingat Mursyid Al-Haramain. Mereka ada package akikah yang sangat menarik dan memang dipermudahkan urusan kan Ustaz kan. Memang sangat senang kan. Kalau kita nak buat sendiri kan, kita nak kena mencari kambing, nak kena tawar-tawar harga lagi. Lepas tu sekarang nak kena melapah semua lagi kan, nak kena buat kenduri, tambah pula SOP kita yang ketat, tak boleh nak buat kenduri-kenduri ni. Jadi serah saja kepada Mursyid Al-Haramain, insya-Allah mereka akan settlekan ibadah akikah anda. Siap dapat rehal lagi, tapi syaratnya hari Jumaat je Ustaz. Betul. Kita buat promosi sebenarnya kita ada dua. Satu hari-hari biasa pun kita buat. Tapi kita nak beri galakan untuk hari Jumaat. Tapi bila masuk dalam link tu nanti, cari akikah Jumaat. Akikah Jumaat memang kita nak bagi rihal yang sangat special. So bila dia dapat ni Hanan, dia boleh dia seronok. Kita seronok membaca. Kalau kata anak tu kan Nabi sebut tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma dalam hadis kan. Si anak ni dia disembelih untuk akikah dia ni pada hari ke-7, lepas tu hari ke-14, lepas tu hari ke-21. Tapi selepas tu bila mana dia mampu dia buatlah kan. So sebaik-baik ni bukan daripada hari Jumaat. Sebaik-baiknya adalah pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Tapi kalau dia nak pilih antara hari-hari baik dalam Islam adalah hari Jumaat kan. Jadi dia boleh pilih untuk hari Jumaat untuk berakikah di Mekah, dan special untuk akikah di Mekah pada hari Jumaat memang dapat rihal. Tapi kalau hari lain kita akan bagi yang ni. Ini harga dia berbeza lah kan. Ini kita bagi sijil kayu sebagai dia punya ingatan dia, insya-Allah taala. Itu dia. Memang gempak-gempak lah kan dia punya penghargaan daripada Mursyid Al-Haramain ni. Saya pula rasa nak buat akikah tapi saya tak ada anak lagi. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kalau bagi mungkin kita ada kenalan ataupun kita ada saudara mara ataupun adik-beradik yang kita tahu mereka tak pernah buat akikah dan ditakdirkan mereka meninggal dunia suatu nanti kan. Jadi contohnya lah macam saya kalau ada adik kan. Saya tahu adik saya ibu bapa saya tak pernah buat akikah untuk adik saya dan adik saya telah meninggal dunia. Jadi bolehkah saya laksanakan akikah untuk pihak arwah adik saya? Baik, dalam isu ini ulama bahas bahawasanya kalau dia meninggal ni bila? Meninggal selepas dia lahir ataupun meninggal sebelum dia lahir. Kalau bila dibincangkan, jikalau kandungan masih lagi dalam bayi masih lagi dalam kandungan dan 4 bulan sebelum kan. Jadi kalau 4 bulan selepas disunahkan untuk buat akikah. 4 bulan sebelum tak payah buat, sebab once 4 bulan ke atas kandungan itu dia sudah ditiupkan ruh ke dalam dia punya jasad bayi itu kan. Jadi daripada 4 bulan ke atas sampailah kata-kata dia meninggal waktu 7 bulan, 8 bulan sewaktu lahir, ada juga dia meninggal selepasnya lahir dan sebagainya. Pada waktu-waktu itu bila dia rasa dia nak buat, maka dia buat. Tak menjadi ianya sebagai suatu yang wajib, tetapi masih lagi kategori sunnah muakkad, sunnah yang dituntut. Dan dalam satu hadis yang lain menceritakan bahawasanya si anak yang dah diakikah ini dah meninggal, dia akan tunggu kita di syurga nanti dengan kambing akikah yang kita dah akikahkan nanti.
Masya Allah, itu dia penjelasan daripada Ustaz kan. Jadi Ustaz, untuk ada juga yang bertanya kan Ustaz, boleh ke kalau kita ni macam nak buat akikah setiap tahun? Yelah, namanya pun ibadah kan. Ibadah ni kalau kita sentiasa buat, sentiasalah ada pahalanya. Contohnya macam kurban, memang kalau kita mampu buat setiap tahun. Tapi akikah ni macam mana? Adakah seumur hidup tu sekali saja ataupun dibolehkan, kalau ada kemampuan dibolehkan untuk dibuat setiap tahun? Baik, masyarakat Melayu kita, dia akan buat akikah sewaktu korban. Kan? Sebab dia kata waktu korban itulah boleh buat akikah, kan? Sebenarnya tidak, waktu korban adalah waktu korban, waktu akikah adalah waktu akikah. Ibadah akikah perlu disegerakan bermula daripada hari ke-7 kelahiran si anak itu tadi, kan? Dan selepas tu ke-14, ke-21 seperti kita sebut tadi, kan? Boleh tak kita buat setiap tahun? Tak perlu, sebab akikah adalah sunnah muakkad, sunnah yang dituntut seumur hidup sekali. Melainkan dia ragu-ragu, adakah tahun lepas, adakah waktu dia kecil mak ayah dia dah buat, ataupun waktu kecil tu mak ayah tak buat lagi, dia nak buat, mungkin dia ragu-ragu dia orang buat ataupun tidak, mungkin mak ayah dah meninggal, nak tanya tak boleh, kan? Jadi sunnah untuk dibuat akikah pada setahun sekali seumur hidup saja, kan? Tapi yang disunnahkan untuk kita korban setiap tahun adalah ibadah korban, kan? Ibadah korban. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, cukup je setahun, siapa-siapa tak berkorban, fala yaqrabanna masjidana hadza, jangan duk main dekat dengan masjid kami ini pada waktu itu, kan? Jadi korban adalah ibadah yang disunatkan untuk kita buat setiap tahun jikalau mampu dan ada rezeki. Tetapi ibadah akikah sekali seumur hidup mencukupi, kan? Mencukupi insya-Allah. Tapi kalau tiba-tiba, Ustaz, kami nak rihal juga Ustaz, tapi akikah dan akikah boleh tak? Kan? So dia tak dapat lah, kan? Melainkan dia daftarkan kita, dia sebagai orang kata apa, dia belum diakikahkan lagi. Jadi kita buatkan akikah untuk dia insya-Allah taala, kan? So tuan-tuan puan muslimin muslimat rahimakumullah yang sedang melihat, kalau anda tuan-tuan puan boleh scan QR code di skrin untuk mendaftar, maka silakan. Dan kalau tuan-tuan perempuan rasa ianya adalah suatu benda yang baik, tolong sharekan, mana tahu ada orang yang nak laksanakan akikah. Sebab memang tak ramai yang boleh dapat ni, kan? Kita sediakan rihal ni tuan-tuan, simple. Kalau dah habis baca, kita boleh simpan kat sini, kan? So dia jadi macam ni. Tapi kalau kata kita nak baca, kan, kita letaklah kat sini, kan? Dan di belakang ni kita khaskan, boleh letak wallet, kan? Belakang ni kan boleh letak wallet, boleh letak macam-macam yang kita boleh letakkan untuk tuan-tuan perempuan sebagai hadiah insya-Allah taala. Itu dia, Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada yang ramai tertanya-tanya, kan, macam Ustaz, syarikat Ustaz Mursyid Al-Haramain ni memang buat travel and tours, tapi tiba-tiba ada satu produk akikah, kan. Jadi macam mana pengalaman syarikat dalam menguruskan akikah ni Ustaz? Baik, sebenarnya saya ni bekas pelajar Universiti Islam Madinah. Pada tahun 2008 saya masuk sana sampailah 2012, degree saya di sana. Jadi sepanjang saya di sana ni memang saya bantu banyak dari sudut umrahnya, macam sedap tu kita buat travel, lepas tu dari sudut akikahnya, korbannya, dan sekarang ni pula kita venture dalam kurma dan sebagainya. Jadi ikut pengalaman daripada 2008 sehinggalah 2021 ni, kita tak pernah fail untuk kita bantu para jemaah, kan? Dah ribuan alhamdulillah daripada 2008 sehinggalah sekarang. Tapi travel and tours ni biasalah bila mana berlakunya COVID-19, kita sebelum COVID pun kita buat, tapi tak terlalu fokus, siapa yang kenal nak buat datang dan sebagainya daripada jemaah-jemaah kita. Tapi bila berlaku COVID, antara yang kita bantu para tetamu Allah, para jemaah ni adalah mereka tak boleh pergi Mekah. Kadang-kadang bila mereka pergi Mekah, mereka buat kat sana sendiri, tapi kita bantu untuk buat di sana, dan harganya terlalu murah, kan? Harganya selalu murah. Kalau kata buat hari biasa ni 450 saja, 450 dah dapat CJ kayu sebagai satu ingatan. Tapi kalau buat masuk akikah Jumaat, dia akan dapat rihal sebagai satu ingatan yang bila baca Quran pun seronok alhamdulillah. Jadi kenapa kita come out dengan rihal, kita come out dengan sijil kayu dan sebagainya? Sebab nak beri galakan untuk beribadah, kan? Ada orang dia rasa tak penting pun buat akikah ni, kan? Jadi sebenarnya ianya satu ibadah sunnah muakkad yang dituntut sebelum baligh. Dia adalah kewajipan kepada seorang ibu, kepada seorang ayah. Tapi bila mana dia dah baligh, dia dah besar dewasa, meningkat dewasa,
kewajipan itu dia tak jatuh dah pada mak ayah, dia jatuh pada diri dia sendiri, buat ataupun tidak buat. Tapi masih lagi antaranya sunnah muakkad. Okey. Jadi rakan penonton, betul, rakan penonton yang Tuan Razi, Ustaz saya belum buat akikah untuk anak saya. Snap saja di skrin tu, tuan-tuan perempuan snap saya di skrin tu, dan selepas tu nanti boleh terus pilih kan. Dan kalau nak dapatkan rihal special ni kan, rihal special ni kita jual di luar RM120. Tapi datang dengan akikah kita beri dengan akikah sendiri 499 sahaja, insya-Allah taala dah boleh dapat. So seronok ni tuan-tuan, kalau boleh nampak lah kan, dia ada kita ukiran gold kita kan, bukanlah gold asli tapi nama anak kita akan terpahat di sini kan. Jadi ada tarikh dia, dilaksanakan di Mekah kan. Dia sebagai satu galakan nak suruh buat juga kan. Ada orang bila dia dapat hadiah baru kata aku nak buat sebab dapat hadiah kan. Jadi kita kata kita kena bagi hadiah supaya orang tu dia lihat, dia rasa seronok untuk dia buat, insya-Allah taala. Dan kita buat di tempat sebaik-baik tempat, iaitu Mekah kan. Itu dia kan, dibuat pula tempat yang sebaik-baik tempat kan. Masya Allah, begitu banyaknya manfaat yang kita boleh dapatkan apabila kita membuat ibadah akikah. Terutamanya kita buat pula dengan mursyid hal-haramai yang mereka ni ada pengalaman dalam menguruskan akikah di bumi Mekah, insya Allah. Jadi Ustaz, macam mana nak daftar ni Ustaz? Kalau saya tengok ada nampak QR code, ada IG, Facebook, WhatsApp. Macam mana sebenarnya kalau nak ada proses daftar dia? Dia paling mudah, tuan-tuan nak daftar, snap sahaja QR code yang tertera di skrin anda, ataupun bila snap tu tuan-tuan bila scan tu dia akan keluar borang kan. Tuan-tuan boleh pilih kalau nak yang akikah Jumaat untuk dapatkan rihal kan, masuk akikah Jumaat. Kalau nak buat hari lain 450 kita bagi dengan sijil kayu kan. Tapi kalau rasa susah sangat dekat situ nak bantuan kami punya staff, WhatsApp 011-1313-9007. InsyaAllah kita akan bantu sampai siap. Hari ni dia daftar, insyaAllah esok terus kita buat dan terus dia dapat. Tapi kalau nak dapat sijil rihal kayu, pastikan masuk akikah Jumaat insya-Allah. Okey, jadi Ustaz, saya tahu macam akikah ni kan memang merupakan sunat yang dituntut kepada ibu bapa kan untuk buat kepada anak-anak. Tapi kalau ibu bapa tu macam dia dah pakat siap-siap mungkin dengan adik-beradik dia, dengan mak bapak dia kan, dia dah pakat siap-siap, boleh tak kita nak buat akikah untuk anak saya, nak 2 kambing ni kan, kita kumpul seorang sikit kan. Kalau contohnya 2 ekor kambing tu harga RM5,000, kumpul lah seorang sikit-sikit, cukupkan RM5,000. Kalau macam tu boleh ke Ustaz? Walaupun ibu bapa tu berkemampuan. Ya kan, itu saya kata sebut tadi. Dia kalau soalannya macam tu, dia berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Nabi buatkan untuk Hasan dan Husain kan, Nabi buatkan untuk Hasan dan Husain. Dan ulama bincang bukan setakat datuk kan, even pakcik-pakcik yang sayangkan cucu cicit nak buat pun boleh, tidak ada masalah. Tetapi sunat muakkad ni dia kewajipan dia jatuh kepada si ayah pada asalnya. Dan selepas tu barulah datuk, pakcik-pakcik yang nak join, nak bantu kan. Cumanya akikah, ada orang dia kata dia nak buat akikah tapi dia nak kumpul semua kan untuk 7 nama di 1 ekor kambing. Itu tak boleh kan, tak boleh. So setiap satu nama satu bahagian. Means kalau kambing 1 ekor, kalau unta 7 ekor, 7 bahagian nama 1 ekor unta, tu tak ada masalah. Okay, jadi Ustaz, kadang-kadang macam diorang, kambing ni apa-apa jenis kambing ke? Umur dia tak kisah ke? Macam mana Ustaz? Untuk dia kambing ni adalah yang cukup syarat kan, kambing yang cukup syarat. Dan tuan-tuan perempuan bila kata kambing, jenis mana kambing tu tidak ada masalah. Kita ada barbari, kita ada taste, macam-macam jenis kambing kan. Tapi kambing yang dah cukup syarat kan. Jadi tim kita di Mekah, dia akan masuk ke kandang, dia akan ambil kambing-kambing yang sihat, yang tak adalah dia punya telinga dia cacat, kaki dia cacat kan. Jadi dia akan bawa masuk ke tempat sembelihan, dia akan sembelih seperti video yang tadi kita tunjukkan kan. So video tu pun tuan-tuan perempuan akan dapat kan, video akan dapat, gambar sembelihan akan dapat, gambar sebelum, gambar selepas, dan selepas tu waktu sembelihan kan. Jadi semua tu kita akan dapat, dan termasuklah sijil kayu. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah antara jenis-jenis kambing yang ada di Mekah, yang ada di Mekah. Tengok tu, sihat-sihat kambingnya, insya-Allah. Ya Ustaz,
kalau macam tadi Ustaz cakap benda ni akikahnya akan dilaksanakan di bumi Mekah. Jadi daging akikah tu akan diagihkan kepada siapa Ustaz? Kita akan agihkan kepada fakir miskin Mekah. Kan? Antara kenapa kita buat juga di Mekah sebab di Mekah ni terlalu ramai fakir miskin. Kan? Satunya harga ni murah. Lepas tu bila kita dah buat, kita akan agihkan kepada fakir miskin Mekah. Dan kalau tuan-tuan nak lebih, masuk ke kita punya Facebook kita, ke YouTube kita, boleh nampak di mana kita bahagikan daging-daging kambing ni. Selepas kita sembelih kan, lepas tu kita potong, lepas tu kita plastikkan, lepas tu kita akan bagi kepada fakir miskin Mekah yang berada di kawasan-kawasan sekitar Nakasa, Kak Kia dan beberapa kawasan lain. Alhamdulillah. Okey, itu dia kalau kita tengok kambingnya sihat-sihat kan. Jadi kalau anda rasa nak cepat-cepat rasanya macam tak buat akikah lagi, cepat-cepat hubungi Mursyid Al-Haramain Travel and Tours ni kan. Saya nak tengok ada satu soalan ni Ustaz. Razi Muhammad Yaakob, Ustaz saya belum buat akikah untuk anak saya. Macam mana tu Ustaz? Dia tanya maksudnya Ustaz kena cerita balik macam mana nak buat akikah dengan Mursyid Al-Haramain ni. Boleh, insya-Allah. Jadi Tuan Razi dan lain-lain yang sedang melihat yang belum melaksanakan akikah, tuan-tuan perempuan boleh untuk snap dan scan QR code yang tertera di kaca media yang ada ataupun WhatsApp nombor telefon yang tertera. Kan? Jadi bila masuk ke situ, kalau masuk terus ke borang yang tuan-tuan perempuan scan QR code tu, dia terus pergi kepada pilihan-pilihan kan. Ada pilihan akikah akikah Jumaat, akikah hari biasa kan. Contoh kita dah plan dah. Okey, anak kita lahir pada hari ni, kita nak buat 7 hari selepas kelahiran dia. Jadi boleh dah terus daftar hari ni dan tulis tarikh pada kita untuk bila pelaksanaan dia. Nanti staff kita akan communicate. Ataupun dah terlepas dah, hari ke-7 dah terlepas, hari ke-14 dah terlepas, hari ke-21 dah terlepas, nak buat hari-hari lain, kita cadangkan buat hari Jumaat. Sebab Sayyidul Ayyam, antara tuan bagi segala hari itu hari Jumaat kan. Jadi bila kita buat, dan khasnya hari Jumaat saja kita bagi rihal yang tertera, terukir, terpahat nama si anak ataupun nama kita sendiri bila kita buat untuk diri kita lah. Okey, jadi kalau saya tengok komen daripada Mursyid Al-Haramain ni juga Ustaz, kan ada bagi tahu akikah di Mekah kambing 450, unta 3,500 ekor dan bagi 7 bahagian. And then kalau ada pula yang tanya, Ustaz kalau saya nak tukar kambing tu kepada lembu boleh ke Ustaz? Banyak sikit isi je. Boleh, tak ada masalah. Tapi nak masuk tu kena terus daftar 7 bahagian. Sebab kita nak kumpul tu dia susah. Ada orang dia nak unta, ada orang dia nak kambing, ada orang dia nak ni kan. Jadi apa kita buat? Kumpulkan, contohnya satu keluarga tu ada 7 orang nak buat. Ada yang nak buat sedekah 2 ekor, ada yang nak buat akikah 2 ekor, ada yang nak buat nazar 2 ekor, 1 ekor lagi mungkin dam kan. Ataupun anak aja seorang je nak buat akikah, 6 orang lagi sedekah saja. Kan, itu tak ada masalah, kita boleh buatkan dan pilihlah pada hari Jumaat untuk dapatkan sijil yang kita berikan insya-Allah taala. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit kan apa bezanya macam ibadah korban dengan ibadah akikah ni. Sebab kalau tengok ni macam sama je kan, ada dua je kita nak kena sembelih kan. Betul. Baik, dia dari sudut sembelihan dalam Islam, dia masih lagi kategori sebagai sembelihan dalam Islam. Tetapi dalam Islam ni ada beberapa sembelihan. Antaranya adalah akikah, antaranya adalah korban, ada nazar, ada sedekah dan sebagainya. Fokus kita pada hari ini adalah akikah dan korban. Akikah adalah ibadah sunat muakkad yang dituntut sekali seumur hidup. Once kita dah lahir, baby kita dah lahir, hari ke-7, 14, 21, itu adalah hari terbaik yang dicarangkan dalam Islam untuk dia buat. Tapi kalau dah terlepas 7, 14, 21 ni, buatlah pada hari-hari mana dia buat. Dan seumur hidup sekali sahaja. Tetapi ibadah korban, suatu ibadah yang hukumnya adalah sunnah muakkad juga, tapi setiap tahun. Kan, setiap tahun. Contoh tahun lepas dah buat, tahun ni nak buat lagi, tahun depan nak buat kan. Dan ianya satu pemurah rezeki sebab kita ikut apa Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Sebab tu Nabi sebut, barang siapa yang ada rezeki kan, dia tak berkorban, fala yaqrabanna masjidana haza. Jangan duk mai dekat dengan masjid kami ini kan. Even setengah ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah menyebutkan ianya adalah satu hukum dia dah menjadi fardu ain, kena buat juga
kan, untuk setiap orang bila mana datangnya hari korban. Tapi orang kita dia silap, dia kumpulkan akikah tu, dia pergi kepada waktu korban baru dia nak buat. Dah buat akikah boleh dibuat sekarang, tapi bila mana dah ada duit rezeki lebih, buatlah pada hari korban, iaitu ibadah korban. Dan menariknya pada tahun ini kita buat korban Mekah, korban tempat lain, korban negara Afrika 299 saja. Kan ada dalam form, masuk form tu boleh dah pilih, boleh masuk dah. Tapi kita tak adalah nak cerita sekarang masalah korban. Cumanya tuan-tuan puan kalau rasa dah nak daftar, boleh daftar, tak ada masalah. Itu rezeki untuk kita sharekan nanti dengan muslimin muslimat di luar negara dan di dalam negara juga, insya-Allah taala. Even form ni Hanan, diorang snap saja, diorang masuk saja, macam-macam ada. Ada sedekah, ada nazar, ada akikah, dan bukan sekadar tu, ada korban. Jadi boleh pilih dah mana yang dia nak, insya-Allah taala. Daripada Hajah Aini Muhammad, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika anak itu sudah 4 bulan, boleh ke buat akikah ini? Tolong beri pencerahan Ustaz. Boleh, betul. Boleh, tak ada masalah. Macam saya sebut tadi, pada permulaannya disunnahkan pada hari ke-7, hari ke-14 dan hari 21. Tapi kalau selepas itu sehingga dia balik, dia adalah menjadi tanggungjawab si ayah untuk buatkan. Jadi tak kisahlah umur 4 bulan ke, 15 tahun ke, kan. Tapi bila selepas dia dah balik, mak ayah dia tak buat, contohnya kita tanya pasal cucu kita ataupun anak kita. Tapi kita kena tanya diri kita juga. Kan, kita ni dah buat ke akikah? Kan, kita ni dah buat ke akikah? Kalau dah buat, alhamdulillah. Kalau tak yakin, boleh buat. Kan, boleh buat dan pilih pada hari Jumaat, dapat rihan. Okay? Jadi tak ada masalah Hajah ini, insya-Allah boleh buat. Itu dia, insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz ada kata-kata akhir kepada penonton setia TV Al-Hijrah sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bagi penonton-penonton TV Hijrah, alhamdulillah, kalau tuan-tuan puan nak berakikah, nak bersedekah, nak nazar, nak dam, nak bayar dam dan sebagainya, macam dam ni adalah suatu ibadah yang kena buat di Mekah saja, tak boleh buat di balik. Kan, dam ni adalah kesalahan haji dan umrah. Tiba-tiba teringat kena buat dam lah, dulu tak buat, tak apa. Daftar je kat sini ataupun nombor telefon yang kita berikan tu, terus hubungi dan terus berdaftar, insya-Allah taala. Sebaik-baiknya ibadah ni jangan dilewatkan. Kan, sebab tu once kita lahir, sebab macam kita sebut mula-mula tadi, bab masalah akikah, bab masalah sedekah, bab masalah korban ni adalah satu kesedaran. Ada ibu ayah dia tak buat, sebab apa? Tidak ada kesedaran. Kan, kalau kita sebut tak ada hidayah, orang marah kita. Kan, betul. Dengar. So bila dah ada kesedaran, buat, kan. Bila ada kesedaran, kita buat sebab ianya taqarruban ilallah, untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, selagi mana kita berkorban, selagi mana kita bersedekah, selagi mana kita berakikah, ini adalah untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sayang kita, dan apa yang kita nak di dunia, melainkan Allah sayang kita semua, insya-Allah taala. Insya-Allah. Itu dia. Jadi scan QR code ni sekarang, bukan ada akikah macam Ustaz cakap tadi, ada untuk apa, korban, untuk biadam, untuk sedekah, semua. Insya-Allah ada dalam QR tu. Jadi scan je QR code tu, nanti buat je lah dekat situ, kan. InsyaAllah. Jadi Ustaz, Hajah ini dia kata terima kasih Ustaz. Dia kata boleh ke Ustaz bagi nombor telefon Ustaz? Boleh. 013, kalau saya sendiri 013-301-6187. Tapi kalau nak terus berdaftar dengan staf saya yang tertera 011-1313-9003 Hajah ini, insyaAllah. Okey, lepas tu Ustaz ada daripada Adi Ratna. Boleh ke orang dari negara lain selain Malaysia membuat tempahan? Maksudnya nak buat tempahan dengan Mursyid Al-Harman. Mungkin daripada Singapura ke, daripada Thailand ke? Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Jemput. Kalau kata daripada Singapura, Thailand, Indonesia, kita memang ada yang Brunei, Singapura, Thailand, Indonesia yang buat dengan kita. Tapi bab masalah bila kita nak hantarkan sijil, sijil ni, sebab sijil kayu, kan. Jadi kita kena bincang balik. Adakah dia berpada dengan sijil digital, ataupun kalau kata nak kena hantar, dia nak juga, tak ada masalah. Kita bincang bab masalah harga penghantaran. Jadi insya-Allah daftar je dalam tu, nanti communicate dengan staff kita, insya-Allah taala. Insya-Allah. Itu dia, kan. Jadi cepat-cepat sekarang ni scan QR code. Mereka ada pelbagai package yang menarik. Kalau saya tengok dekat komen ni, kan, akikah di Mekah, kambing 450 satu ekor, satu bahagian, unta 3,500, dan ada banyak lagi kat bawah-bawah tu, ada yang harga 499 kalau untuk buat akikah hari Jumaat di Mekah. Masya Allah. Cepat-cepat scan QR code yang tertera di kaca Facebook live anda sekarang ni. Ni Hajah ini, Ustaz laju sangat tak sempat ambil nombor ni.
Nombor saya 013 301 6187 insya-Allah. Ada orang dia tak bagi nombor telefon dia sebab diganggu dan sebagainya. Saya insya-Allah saya akan layan, akan bantu. Tapi kalau yang jenis scam ni masuk, saya block lah Hanan. Buat macam mana? Ustaz, kalau scan tak apa, memang kita diwajibkan untuk block terus Ustaz. Kan, insya-Allah. Jadi cepat-cepat scan QR code ni sekarang. Kalau anda kalau ada problem phone tu nak scan tak boleh ke apa ke, pergi saja ke IG mereka Mursyid Al-Haramain Travel atau Facebook Mursyid Al-Haramain and Tours KPK 7767 ataupun WhatsApp saja nombor 011-1313-9007 ataupun hubungi sahaja nombor yang Ustaz cakapkan tadi. Itu nombor Ustaz lah kan. Jadi kalau tak pun tengok di bahagian ruangan komen dekat Facebook ni, ada Facebook Mursyid Al-Haramain Travel and Tours tu komen. Kalau nak senang, add saja mereka, mungkin jadikan friend ke apa ke, tanya soalan terus kat situ. Kalau phone ada masalah lah untuk scan QR code. Kalau tak ada masalah, scan QR code sekarang. Ada komen baru. Alhamdulillah saya dah buat pembayaran untuk akikah Jumaat daripada Nur Hafiza. Masya Allah. Itu dia, Nur Hafiza dah buat. Jadi anda-anda yang lain ni yang belum lagi buat akikah, yang mungkin ada teringin nak buat akikah untuk anak ataupun mungkin atuk nak buat akikah untuk cucu, bila lagi? Inilah masanya anda grab peluang kemasan yang ada sementara QR code tu masih keluar lagi, cepat-cepat scam. Walaupun mungkin nantilah besok lah nak booking, nantilah minggu depan lah, tak apa. Scan QR code tu sekarang, bicara dengan pihak Mursyid Al-Haramain, mungkin nak booking bulan depan pun boleh, tak apa. Bincang dahulu dengan mereka. Tapi yang penting scan QR code tu sekarang supaya nanti kita dah besok nanti macam mana nak daftar ni alamak tak scan QR code awal-awal. Jadi cepat-cepat scan QR code, follow IG, Facebook dan juga nombor WhatsApp tu sekali lagi kan. Okey, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Mursyid kerana sudi bersama dengan kami di Facebook Live. Semoga urusan Mursyid Al-Haramain dipermudahkan dan semoga Ustaz sekeluarga, semua warga kerja Mursyid Al-Haramain sentiasa dalam rahmat Allah. Begitu juga dengan pengikut di Facebook Live. Kalau belum buat akikah, inilah masanya, cepat-cepat QR code. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang di tempat untuk kita sembelih unta, lembu pada kambing pada dan sebagainya. Jadi bagi kita yang ingin korban akikah dam di Mekah, pastikan anda bersama dengan kita untuk kita bantu yang terbaik untuk anda insya-Allah taala.